Selamat sejahtera Malaysia. Berita penuh dipetik daripada Harian Metro bertajuk Revisi di Kementerian Kanan. Kuala Lumpur, Kabinet bersaiz kecil dan berimpak tinggi bakal diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijangka pada minggu depan. Rasional pengecilan Kabinet bersaiz Kabinet ini antara lain bagi memberikan keutamaan kepada situasi ekonomi dunia yang tidak menentu pada tahun depan. Pemerhati politik juga berpandangan bahawa saiz Menteri Kabinet yang lebih kecil dapat memberi fokus kepada permasalahan rakyat di samping mengurangkan perbelanjaan kerajaan secara keseluruhan. Pada masa sama, pemerhati politik berpandangan bahawa strategi Pakatan Harapan PH yang juga timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat Rafizi Ramli dijangka ditempatkan di Kementerian Kanan. Selain itu, sekurang-kurangnya 5 menteri akan dilantik dalam kalangan ahli Parlimen Barisan Nasional yang juga bakal mengisi Kementerian Kanan. Tidak diketinggalan ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak GPS yang juga dijangka mengisi beberapa kementerian, sama ada beberapa menteri atau timbalan menteri. Paling ketara selain jawatan timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan pun disebut-sebut menjawab jawatan Menteri Pembangunan Luar Bandar. Tidak ketinggalan Setiausaha Agung DAP Anthony Loh pula berkemungkinan besar akan kembali kepada portfolio Kementerian Pengangkutan manakala ahli Parlimen Bentong iaitu Yong Sofora Osman yang dilantik sebagai timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Khamis lalu memaklumkan bahawa kerajaan perpaduan yang diterajuinya akan memiliki saiz kabinet yang lebih kecil. Pengurusi PH itu berkata pihaknya juga akan mengusulkan supaya gaji menteri dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan nanti dikurangkan susulan perkembangan situasi ekonomi kini. Saiz kabinet kecil dan yang minta supaya ahli kabinet baharu bersetuju dengan usul saya untuk kurangkan gaji mereka, tapi ini dalam proses perbincangan dan persiapan, katanya pada sidang media Khamis lalu. Sementara itu, Ketua Kluster Governance, Perundangan dan Pengurusan Majlis Profesor Negara MPN Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud berkata kabinet bersaiz kelompok ini memudahkan Perdana Menteri untuk memantau prestasi setiap ahli kabinet yang dilantik. Pada masa sama, ia juga akan menjimatkan kos perbelanjaan kerajaan dan paling utama adalah kabinet yang mampu melakukan tugas dengan berkesan. Mungkin akan berlaku pengubahan beberapa kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi akan digabungkan dalam hanya satu menteri bersama 2 timbalan, katanya. Mengulas berhubung jumlah, beliau berkata ia bergantung kepada keperluan semasa. Mungkin pengecilan ini hanya memperlihatkan 30 hingga 40 keanggotaan saja berbanding saiz kabinet yang besar seperti 60 hingga 70 menteri bersama timbalan. Apa yang pasti dan penting bukan jumlah keseluruh kementerian, tetapi kewibawaan dan kecekapan dalam memberikan khidmat terbaik kepada rakyat keseluruhannya.